الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu bab di dalam jilid yang kedua, yakni disebut dengan nama mad asli. Apabila masuk kepada jilid yang kedua, maka kita telah separuh di dalam mempelajari ilmu tajwid, kerana pada istilah mad ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kerana mad ini banyak terdapat di dalam Al-Quranul Karim, dan kerana itulah mad ini sangat ditekankan di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama sekali kita akan mengenal di sinilah bagaimana seseorang itu boleh mengetahui panjang dan pendeknya sesuatu bacaan. Sesuatu bacaan itu panjang atau pendek disebabkan oleh mad. Di sini kita akan mempelajari asas kepada mad. Yang pertama sekali kita akan mempelajari satu hukum yang disebut dengan nama hukum mad asli. Makna mad daripada sudut bahasa adalah penambahan, ataupun juga boleh disebut memanjang ataupun panjang, ya. Tetapi daripada sudut istilah, memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mad ataupun huruf lin. Ini kita kena tahu dulu. Mad maksudnya adalah penambahan, iaitu memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mad ataupun huruf lin. Di sini kita kena kenal dulu apakah dia huruf mad. Kita pergi kepada nota kita, insya-Allah, yakni kita akan melihat kepada apakah istilah dari apakah makna daripada sudut bahasa dan sudut istilah. Yakni mad daripada sudut bahasa adalah penambahan, adalah penambahan. Daripada sudut istilah ialah bermaksud memanjangkan suara, ya, memanjangkan suara pada salah satu huruf mad atau huruf lin, ya. Yang sini kita kena tahu apakah dia huruf mad dan apakah dia huruf lin. Kat sini kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan huruf mad dan apakah yang dimaksudkan dengan huruf lin. Apakah itu huruf mad dan apakah itu huruf lin? Okey. Kalau kita kenal kat sini, huruf mad ada 3. Huruf mad ada 3. Saya terangkan dulu. Yakni huruf mad, hurufnya adalah apa dia? Alif, waw, ya. Ini huruf mad. Huruf mad juga selain daripada alif, waw, ya, juga boleh terjadi di dalam beberapa keadaan. Kadang-kadang huruf mad boleh berlaku kadang-kadang pada alif yang kecil, pada waw yang kecil, ataupun pada ya yang tanpa baris, ataupun ya yang bentuknya sebegini. Mesti pernah tengok. Ini juga merupakan huruf mad, ya. Alif, waw, ya, tapi rupa dia lain. Kadang-kadang alif, waw, ya, alif, waw, ya, yang biasa kita lihat ni.
Tetapi kadang-kadang ada alif yang kontot atau alif yang pendek, waw yang kecil macam tanda koma tu, ataupun ya tanpa titik, ataupun ya sebegini. Ini juga merupakan huruf alif, waw dan ya. Ini huruf mad. Yang kita tahu biasanya huruf mad ini, yang kita tahu kebiasaannya huruf mad ini tidak ada baris. Biasanya huruf mad ini kalau kita lihat, huruf mad tidak diletakkan huruf mad tidak diletakkan baris. Huruf mad tidak diletakkan baris. Huruf mad tidak diletakkan baris. Ini kita kena tahu dulu lah. Huruf mad biasanya tidak diletakkan baris. Tidak ada baris pada huruf mad. Kalau huruf alif waw ya tu ada baris, maka dia bukan huruf mad. Kalau lah kita jumpa huruf alif ni tiba-tiba ada baris macam tu, ataupun waw ni ada baris bawah, ataupun ya ni ada baris depan, ni bukan huruf mad. Huruf mad biasanya tidak ada baris. Huruf mad tidak ada baris. Okey. Apakah pula huruf lin? Apakah pula huruf lin? Beza huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Sekarang kita pergi kepada huruf lin. Okey, huruf lin ni juga ada 2 sahaja. Ada dua sahaja. Apa dia hurufnya? Hurufnya adalah waw dan ya. Huruf waw dan ya. Dan biasanya huruf waw dan ya tu ada tanda mati. Huruf lin biasanya ada 2 sahaja, yakni waw dan ya. Huruf lin ada 2 sahaja, waw dan ya. Biasanya waw dan ya ini huruf lin terdapat tanda sukun atau mati. Tanda sukun atau mati. Okey. Ini biasanya. Kalau kita lihat, ya. 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 Ya, ada sukun. Okey, sekarang kita pergi kepada huruf mad, yakni mad asli. Okey, kita pergi kepada huruf mad, yakni mad asli. Okey, baiklah, kita pergi kepada mad asli. Apakah yang disebut dengan mad asli? Mad asli ataupun lebih dikenali dengan nama mad tabi'i. Mad asli juga dikenali sebagai mad tabi'i. Mad asli atau nama lainnya mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Kerana sifat mad itu. Okey, sifat mad itu. Kalau kita lihat di dalam nota, okey. Kenapa disebut dengan nama huruf mad? Huruf mad ada 3, yakni alif, waw, ya. Okey, bagaimana kita nak tahu istilah ni mad asli? Simple sahaja. Yang pertama sekali, untuk kita mengetahui sesuatu huruf mad itu mad asli, biasanya alif akan mewakili baris atas. Huruf alif, huruf mad ada 3, yakni alif, waw, ya. Huruf alif mewakili baris atas. Maksudnya apa ya?
Maksudnya huruf alif akan berada di sebelah huruf yang berbaris atas. Maknanya huruf alif akan berada di sebelah huruf yang berbaris atas. Sebagai contohnya kita lihat dalam Al-Quran biasa kita akan jumpa istilah-istilah ini. Contohnya qala, ataupun innama. Okey. Jika kita lihat kat sini ataupun contoh lain, Ar-Rahman, okey, kat manakah huruf madnya? Kita lihat kat sini. Contoh perkataan Ar-Rahman, ini huruf mad. Huruf alif sebelumnya ada alif kecil, sebelumnya ada mim yang berbaris atas, ataupun qala, sebelumnya ada huruf alif, sebelumnya qaf berbaris atas, ataupun innama, mim baris atas, selepas mim ada huruf alif. Ini biasanya. Ini biasanya dipanjangkan dengan kadar dua harakat. Okey. Ini namanya mad asli atau mad tabi'i. Yang ini sifat mad yang asalnya. Biasa sesuatu huruf itu berbaris atas, selepasnya diikuti oleh huruf mad. Contoh huruf alif. Dan huruf alif, huruf mad tidak ada baris. Okey. Seterusnya, kalau huruf alif mewakili huruf yang berbaris atas, manakala huruf waw, huruf ya lah, huruf ya mewakili huruf mewakili baris bawah, mewakili baris bawah. Yang ini huruf ya akan berada di sebelah huruf yang berbaris bawah. Dia akan berada pada huruf yang berada di baris bawah. Contohnya, okey, imana. Contohnya imana. Ataupun Ar-Rahim. Bisa kita baca Ar-Rahim. Ataupun Mustaqimi. Kat manakah huruf mad? Biasanya iman. Hamzah ni sebelumnya huruf ya. Sebelumnya huruf alif berbaris, hamzah berbaris bawah, diikuti oleh huruf ya. Yang ni mewakili huruf berbaris bawah. Macam Ar-Rahim, huruf ha bawah dia. Sebelumnya huruf ha baris bawah. Dan Mustaqim, ini huruf mad. Hukumnya apa? Hukumnya mad asli. Dibaca juga panjangnya dua harakat. Manakala huruf waw mewakili
baris hadapan. Huruf waw pula mewakili baris hadapan. Mewakili baris hadapan, iaitu huruf waw akan berada di sebelah huruf yang berbaris hadapan, di sebelah huruf yang berbaris depan, ataupun baris hadapan. Biasanya kita akan jumpa perkataan ini. Contohnya bacaan qulu, qulu, ataupun qulu, ataupun tubu. Okey. Ini bacaan-bacaan yang hurufnya berbaris depan. Nampak macam qulu. Lam ini pun berbaris hadapan. Tubu. Huruf sebelum waw tu berbaris, hurufnya berbaris hadapan. Maka ini juga dipanjangkan dua harakat. Dipanjangkan dua harakat. Kalau kita lihat nota kita pun sama. Contohnya okey. Alif didahului huruf berbaris fathah. Waw didahului oleh huruf berbaris dhammah ataupun hadapan. Manakala ya didahului huruf berbaris kasrah, baris bawah. Huruf lin ada dua, yakni waw dan ya yang saya sebut tadi. Iaitu huruf lin ni asalnya tidak ada baris. Asalnya tidak ada mat dibaca. Tetapi bila dibaca dengan bacaan sukun sahaja, bila dibaca dengan bacaan waqaf sahaja, dia dibunyikan dengan panjang. Cuma kita tak sentuhlah mat lin ni, sebab mat lin ni dia ada bab khusus. Ada bab khusus, dia panggil mat lin. Okey, apa kita terangkan. Okey, baiklah. Kadar panjang mad ada 5 peringkat. Ada yang disebut dengan qasr, ada yang disebut dengan fawaiqu qasr, ada yang disebut dengan tawassut, ada yang disebut dengan fawaiqu tawassut, dan ada yang disebut dengan bacaan qaul ataupun bacaan mad. Sini panjang harakat. Biasanya ada beberapa bacaan. Kadar panjang mad ada 5 peringkat. Biasanya kita baca 2, 4 dan 6 lah. Biasanya kita baca 2, 4 atau 6. 3 harakat biasanya ada, tetapi bukan dalam tarik Syatibi, tetapi dalam tarik Jazari ada disebut 3 harakat. Tapi dalam tarik Syatibi hanya dibaca 2 harakat sahaja. Okey. Kita pergi kepada nota kita. Okey. Mad asli terjadi dengan adanya sebab huruf mad, dengan syarat tidak ada hamzah ataupun sukun selepasnya. Dengan syarat tidak ada hamzah ataupun sukun selepasnya. Apa maksud tidak ada hamzah atau sukun selepasnya? Faham tak maksudnya? Maksudnya selepas huruf mad tu tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah, dia tak akan jadi mad asli, dia akan dibaca panjang. Contoh. Okey. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat dalam nota kita ni, saya bagi contoh. Okey. Okey. Huruf mim alif. Berapa harakat kena baca? 2 harakat. Ini namanya mad asli. Mad asli dia kata berlaku
ya, dan melainkan tidak ada hamzah selepasnya. Kalau ada hamzah selepasnya, maka dia tidak akan jadi mad asli, dia akan jadi mad wajib ataupun mad jaiz, bergantung kepada kedudukan hamzah. Maka dia akan dibaca ada hamzah, ataupun ada sukun, ada huruf yang sukun. Contohlah kita padam ni, okey, dia ada sukun pula di belakang ni, bukan hamzah tapi sukun. Sukun ni contohnya ba, huruf ba yang mati. Okey, kalau huruf ba yang mati, macam mana bunyinya? Dia tak akan jadi dua harakat, dia akan dibaca dengan keadaan mad arid disukun. Dia akan dibaca sama ada 2, 4 atau 6, tapi afdal dibaca 6. Itu sebab dia kata mad asli ni, kalau kita lihat dalam nota kita, yakni mad asli terjadi dengan sebab adanya huruf mad dengan syarat tidak ada hamzah ataupun sukun, yakni huruf yang sukun selepasnya. Mad asli juga dikenali sebagai mad tabi'i. Okey, mad asli ada 2. Sama ada mad asli kalimi ataupun mad asli harfi. Mad asli kalimi ataupun mad asli harfi. Apakah itu mad asli kalimi? Kita lihat. Mad asli kalimi iaitu mad asli yang terdapat pada kalimah-kalimah Al-Quran. Mad asli kalimi juga dikenali sebagai mad asli mutlak. Kita tahu mad asli dibaca dengan keadaan dua harakat, ya. Saya padam kat sini balik. Kita tahu mad asli, ya, dibaca dengan bacaan 2 harakat. Okey, saya tulis kat sini dulu, ya. Yes. Mad asli dibaca dengan bacaan 2 harakat. Ini kita mesti kena tahu, ya. Mad asli dibaca dengan bacaan 2 harakat. Baiklah, sekarang kita nak tahu mad asli terpecah kepada 2 bahagian. Yakni yang pertama, ya, mad asli kalimi, dan yang kedua mad asli harfi. Ada 2 pecahan, satu mad asli kalimi dan satu mad asli harfi. Apakah yang kita tahu pada mad asli kalimi? Mad asli ni 2 harakat, kemudian kita dah imbas balik mad asli ni sebelumnya huruf berbaris atas. Kalau huruf alif, kalau huruf bawah ya, kalau huruf depan waw. Kita tahu dah, itu dah asas. Cuma mad asli kalimi ni adalah huruf mad, kalau kita tulis kat sini, iaitu huruf mad yang terdapat pada kalimah atau ayat Al-Quran. Ini contoh kalimah ataupun yang terdapat pada ayat Al-Quran. Contohnya kita ambil kat sini. Ini contohnya, surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, contohnya. Okey, ini kalimah. Mad asli dekat mana? Ini mad asli Ar-Rahman. Ini mad asli. Maknanya dia terdapat pada kalimah pada ayat itu. Ataupun, ya, contoh lain,
Salamun hiya hatta, apa, hatta, ya, ada alif kecil. Ini juga merupakan mad asli. Biasanya dibaca dengan dua harakat. Dia ada dalam kalimah. Sebab itu namanya mad asli kalimah. Mad asli. Ya. Ya, boleh. Salamun, ya, betul. Tak nampak saya. Okey. Salamun pun sama. Namanya mad asli kalimah. Ia terdapat pada kalimah Al-Quran. Huruf mad, biasanya kalau mad asli saja dibaca dengan dua harakat. Yang ni kita kena tahu. Mad asli mesti dibaca dengan dua harakat. Tetapi mad asli harfi, yakni huruf mad yang terdapat pada huruf. Apa maksud huruf? Yakni terdapat pada huruf Al-Quran. Terdapat, maksudnya terdapat pada huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran, yang terjadi pada permulaan surah. Pada permulaan surah. Okey. Contohnya bagaimana? Contohnya biasanya ada satu tempat sahaja di dalam Al-Quran pada mad asli. Contohnya Taha. Ada ayat perkataan Taha. Biasanya kita akan jumpa Taha. Ya, satu tempat sahaja. Taha, pada surah Taha. Ustaz, tak nampak pun huruf alifnya. Tang mana ni? Biasanya huruf mad ini kita akan pergi kepada ejaan. Macam mana eja huruf ta? Huruf ta, ejaannya ta, alif, ta. Ha, alif, ha. Sebab itulah hurufnya dibaca dua harakat sahaja. Taha, Taha. Dia dibaca dua sahaja. Tak boleh baca Taha, tak boleh. Ni namanya dibaca dengan mad asli harfi. Walaupun dia berada di permulaan. Okey, itu sahaja. Okey, kita lihat kepada nota kita. Contohnya begini. Okey, terdapat 6 jenis kalimah. Terdapat 6 jenis kalimah yang dibaca sebagai mad asli ketika waqaf dan dibuang alifnya ketika wasal. Terdapat 6 jenis kalimah yang dibaca sebagai mad asli ketika waqaf dan dibuang alifnya ketika wasal. Okey, ketika kita nak ketika kita berhenti, bermaksud bacaan ini dibaca dengan bacaan dua harakat. Contoh, dibaca dengan bacaan dua harakat. Yang pertama, kalau kita nak berhenti, ana dibaca dengan dua harakat. Lakinna dibaca dengan dua harakat. Tapi kalau kita sambung, tidak dibaca dengan dua harakat. Kita contoh pada surah Al-Insan. Pada surah Al-Insan, kalau kita lihat contoh dalam Al-Quran ni, biasanya kalau kita baca surah Al-Insan, kita akan jumpa ayat ini. Okey. Perhatikan pada ayat yang saya nak tekankan. Okey.
perhatikan pada ayat ini. Dalam ayat ini, kalau kita baca, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kalau kita waqafkan dia dibaca berapa harakat? 2 harakat. Dibaca dengan 2 harakat. Tetapi sekiranya kita nak wasal, ustaz, saya ni nafas saya panjang sangat, jadi saya nak wasalkan. Bila-bila lagi dia masuk tilawah, contoh dia nak sambung, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dia baca sambung habis. Maknanya dia dibaca tanpa 2 harakat. Faham Di sini samalah macam tadi. Kalau kita nak sambung, dibaca 1 harakat. Ataupun kita wasal, tidak dibaca mat. Tetapi kalau kita berhenti ataupun waqaf, maka dibaca dengan 2 harakat. Ya. Tengok bulat ni. Biasanya bulat ni akan, bulat dia panggil bulat bulat lonjong. Ya. Beza dengan ni. Okey. Contoh kalau kita berhenti kat sini, dia tak berhenti, dia tak baca qawarira, dia baca qawarir. Bezakan bulat besar dan bulat kecil. Kita lihat kat situ. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang dapat kita perolehi pada pengajian kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan berkaitan tentang istilah mad far'i ataupun cabangan-cabangan daripada huruf mad. Ya. Kita imbas sekali lalu, yang ni yang pertama sekali, yang mad ini istilahnya mad asli, yakni pertambahan, memanjangkan suara. Mad asli, huruf mad asli ada 3 sahaja, yakni alif, waw dan huruf ya. Huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, biasanya huruf alif adalah sebelumnya huruf yang berbaris atas, huruf ya sebelumnya huruf yang berbaris bawah, dan huruf waw adalah sebelumnya huruf yang berbaris hadapan. Contoh kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini ayat panjang sikit. Contohnya, okey, biasanya macam ni kita nak tahu huruf mad itu mad asli, biasanya tidak ada hamzah ataupun sukun. Okey, mana huruf mad asli, hukum mad asli, yakni biasanya wa, kemudian ini hukum mad asli. Kenapa ya ni tak boleh? Kenapa ya ni tak boleh? Ustaz, sebelumnya huruf ya berbaris bawah. Ya, betul. Tetapi ya ini
kerana nun ini sudah mati. Contoh, wa ala imran 'alal 'alamin. Kita dah matikan kat sini, maka dia tidak akan jadi mad asli. Mad asli dibaca dengan 2 harakat. Okey, kenapa hamzah ni tak ada? Kerana hamzah ni asalnya adalah badal. Wa ala asalnya dia adalah asalnya adalah 2 alif. 2 alif. Maka ditukar alif itu menjadi hamzah, badal, diganti. Maka di sini bukanlah huruf mad sebab ada hamzah. Biasanya huruf mad ini huruf sebelumnya berbaris atas, kecuali ada hamzah di hadapannya. Melainkan sekiranya huruf itu, hamzah itu berada di tengah-tengah kalimah. Contoh macam Al-Quran. Biasa kita Al-Quran. Hamzah ini di tengah-tengah kalimah. Ini baru dikategorikan sebagai mad asli. Ini hamzah ini berada di tengah-tengah kalimah. Kalau hamzah ini berada di awal kalimah ataupun awal ayat, maka dia bukanlah mad asli tetapi mad badal. Tetapi dibaca juga dengan keadaan mad asli, namanya sahaja. Namanya sahaja mad badal, tetapi bacaan itu dibaca dengan 2 harakat. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah semoga dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha